Kisah seram seterusnya dikongsikan oleh saudari Mira. Suami dia bekerja sebagai tentera dan mereka ni berasal dari negeri Sabah. So suami dia telah ditempatkan di negeri Melaka dan mereka tinggal di kuartus perumahan tentera. Jadi tentera ni kerja dia tidak menentu. Kadang-kadang pagi, kadang-kadang petang, kadang-kadang malam, kadang-kadang mengejut dipanggil ke tempat lain. Jadi pada minggu itu suami dia telah dipanggil ke KL untuk kawat. Jadi memang satu minggu tu memang suami dia tidak ada. So dia tinggallah sendiri di kuartus tentera tu bersendirian. Tapi benda tu biasa siapa-siapa yang berkahwin dengan tentera. Dijadikan cerita pada malam tu, okey, semasa dia si Mira ni menonton Korea, asyik-asyik menonton Korea, dia rasa macam ada sesuatu yang tidak selesa dengan rumah tu. Namun dia tidak hirau lah. Dia cakap, biasalah benda tu kan. Dia terdengar bunyi pintu di dapur rumahnya tertutup sendiri dengan kuat. Namun dia berfikiran positif, kemungkinan itu angin. Dia cakap, lantar itu angin. Kemudian malam tu, dia ni biasa tidur off lampu semua. Dia tak biasa tidur yang lampu menyala. Jadi dia off, dia off semua lampu dan tidur di bilik tidurlah. Jadi tengah-tengah dia tidur, dia terdengar seperti ada orang berlari-lari di luar ruang tamu. Bunyi tapak kaki lah. Jadi dia masih lagi berpikiran positif. Dia anggap mungkin rumah jiran kah, rumah sebelah, rumah atas, ya. Tapi bunyi tapak kaki itu jelas memang di dalam rumahnya. Jadi si Mira ni dalam keadaan macam mamai-mamai, bangun kan, macam yang siapa yang lari-lari ni, begitulah kan. Jadi dia cuba tengok di ruang tamu dan dia nampak seperti seorang budak berseluar merah sedang berlari-lari di ruang tamu. Namun gelap, jadi dia macam yang betul ke apa aku nampak begitulah kan. Dia cakap, hayalan kot kan, dia cakap. Kemudian dia sambung tidur semula. Baguslah si Mira ni, selalu pikiran positif. Jadi kemudian dia terbangun pukul 2 pagi dan dia hendak ke tandas. So masa dia pergi ke tandas, dia pergi dapur lah, ya. Tandas itu terletak di dapur. Bila dia on lampu dapur, pap, terkejut dia nampak seorang budak berseluar merah dan membawa botol susu, senyum di depannya. Dia cakap, uish. Dia tercengang bila pula ada budak-budak tiba-tiba di situ kan. Bawa botol susu dan sambil tersenyum. Jantung dia macam mau tercabut terus, macam yang apa yang aku nampak ni, ya. Bulu roma meremang dan dia terus rasa macam mau pitam. Kemudian dia tidak ingat apa-apa, terkejut dengan apa yang dia nampak. Dan bila dia bangun, hari sudah siang. Dan dia rasa dia pengsan bila dia nampak budak tu. Dan bila dia cek balik, memang sudah tidak ada siapa-siapa pun. Jadi dia bagi tahu suami dia. Dia beritahu suami dia apa yang berlaku. Tapi suami dia tidak percaya. Dia cakap, mana ada benda itu hayalan. Kau terlalu banyak tengok cerita Korea hantu, dia cakap. Itulah benda itu bermain di pikiranmu. Jadi dia pun malaslah mau bergaduh dengan suami dia. Yalah dia cakap kan. Tapi dia terpaksa lagi hadap lagi, ya. Dia cakap, janganlah ada budak lagi malam ni. Dia cakap kan, cukuplah apa yang ku nampak tu. Dia cakap kan. Jadi dia bercadang malam tu, dia tidur di ruang tamu dan on lampu. Ya, dia takutlah benda tu datang semula. So dia kemas-kemaslah rumahnya. Dan bila dia kemas di belakang almarinya, dia jumpa satu macam uncang berwarna kuning. Dan bila dia tengok, dia macam azimat lah. Dia cakap, apa benda ni kan. Dan bila dia buka, dia macam ada tulisan-tulisan ayat Quran. Ya, dia cakap, apa benda ni. Jadi dia ambil, dia buang. Dia buang dari koridor lah. Kemudian dia telefon suami dia. Dia beritahu yang dia nampak. Ya, dia nampak benda tu. Ya, dia nampak uncang kuning tu. Suami dia marah, apa kau buang-buang tu. Dia cakap, mana aku tahu. Dia cakap kan, ada benda tu. Dia cakap, janganlah kau mengharap-harap benda begitu kan. Tadi nampak budak lah, sekarang nampak ucang teh lah. Jadi dia malas segala bergaduh dengan suaminya lagi. Jadi dia lupakanlah benda tu. So pada malam hari, dia tidur, dia bawa tilam, dia tidur di ruang tamu. Dia on lampu siap-siap. Dan dia pun
sambil menonton, sambil baring, dan dia pun tertidur. Dan bila dia tertidur, dia terdengar sekali lagi bunyi tapak kaki, dan ada suara orang menegur. Dia cakap, kenapa tidur di sini? Dan dia coba buka mata, dia tengok macam suami dia. Dia bilangnya, penat lah bang, bilangnya tidur di ruang tamu ni siap lah, bilangnya kan, supaya tidak takut. Tapi dia nampak orang tu macam muka bengkak, mata dia merah. Tapi dia tidak hirau lah. Dia cakap mungkin suami dia pulang awal kan. Dia tidur. Dan besok dia bangun, dia tengok lantai rumahnya, kotor. Seperti ada tapak kasut tentera yang bertanah lah. Dia cakap, kenapa kotor ni? Dia cakap kan, laki aku ni bilangnya, suami aku ni lah, bilangnya, marah betul-betul ni. Lain kali kalau masuk rumah, buka lah kasut dulu kan. Ini tinggalkan tapak kaki bertanah berlumpur. Dia cakap. Jadi dia pergi cari di bilik suami dia. Bang, bila masuk bilik, tiada. Dia tengok satu bilik lagi, tiada. Dia pergi dapur, tiada. Dia pergi tandas tadi, macam mana suami aku tiada ni? Semalam macam aku nampak. So dia call suami dia. Dia cakap, bang, kenapa abang balik nak beritahu saya? Dia cakap kan, balik? Kan abang beritahu abang sampai hari Sabtu ni. Astagfirullah bang, dia cakap. Terduduk si Mira ni macam mau pitam lagi. Kemudian dia ceritakan, bang, ada tapak kaki di dalam rumah ni bang, berlumpur bang. Abang dah kan ada penceroboh dalam rumah ni. Bang, tolonglah bang, abang pulang lalu sekejap. Suami dia pun risau lah, takut ada orang menceroboh kan rumahnya kan. Suami dia pun minta cuti emergency dengan bos dia, pulang terus ke rumahnya. Dan si Mira terus lari ke rumah jirannya, tidak mau sudah masuk rumah sewanya tu. Dia ketuk rumah jiran. Kebetulan jirannya itu orang Sarawak. Dan jirannya itu bagi tahu bilangnya, rumah tu sudah 3 bulan tidak orang, bukan 3 bulan, memang tidak pernah orang duduki rumah kotes tu. Dan diceritakan rumah tu pernah tentera tinggal di sana, dan tentera tu telah mati lemas menyelamatkan anaknya yang dikatakan berseluar merah tu di dalam kolam. Jadi dua-dua matilah, tentera tu dengan anaknya, dan anak itu memang anak kesayangannya, ya. Dan dia ceritakan memang sama apa bayangan yang dinampak seluar pendek, budak seluar merah dan tentera tu. So sampai dah suaminya pulang dan ceritakan, dan dia tidak mau tinggal di rumah tu. So suaminya terpaksa menyewa di rumah dan meminta bantuan rakan-rakannya untuk pindah dari rumah tu.